pertama saya mengucap syukur kerana pagi ini saya dapat bersama-sama di satu peristiwa yang sangat penting, khususnya dari sudut sektor pendidikan, iaitu kita memulakan pembangunan sekolah antarabangsa ataupun apa disebut sebagai Yayasan Sarawak International Residential School yang pertama di Sarawak ini di bawah kelolaan kerajaan kita. Dan sudah tentu dari sudut pembangunan ini ia akan memberi manfaat kepada generasi muda kita untuk mendapat ilmu yang setinggi-tingginya bagi mereka membangunkan negeri kita khasnya dan negara pada amnya, dan juga menaikkan taraf pendidikan kita ke peringkat antarabangsa. Saya mengucap tahniah dan capas kepada Datuk Seri Makan Manyin dan juga timnya yang telah dapat melaksanakan impian kita mempunyai sekolah international school ini. You have heard from Datuk Seri Makan Manyin all the technicalities of this international school, but allow me here to share with you why we have this international school. In terms of our overall training to be given to our young. Mengikut report daripada Employers Association, dia kata bahawa at the moment we got problem in terms of recruiting qualified people in our industry. We have problem. Actually, it's a dilemma. Tu ada masalah, but at the same time kita ada graduate keluar daripada universiti kita. Actually, if there is a graduate, then we don't have any problem. But their problem is this: some of our graduates are not competent in language. Orang berniaga tu, kompetisi besar, dia menggerakkan orang yang ada command of language ataupun bahasa. Khasnya bahasa yang difahami oleh orang dunia tu, kena ekonomi kita, ekonomi dunia. Jadi apabila datang, selalunya mereka fasih dalam bahasa Inggeris. Kalau dari Cina yang bahasa Mandarin lah. Bahasa Mandarin kita adalah UEC yang keluarkan Mandarin. Tapi dari sudut bahasa, bahasa Inggeris agak lemah sedikit. Jadi sebab itu kita ada mempunyai satu keadaan which is actually paradoxical, because we got talented people, you got people from universities, but they cannot be employed. Just for the simple reason, they don't have command of language. And English is language of technology. Kita pakai handphone, terpaksa kita baca yang pun manual, all in English. Buka kita Apple in English. Not lain ada Spanish ada sia. Tapi bahasa Malaysia sia ada nampak. So that is our dilemma, because in future technology will move the country. Kalau nak jadi negara membangun, yang mesti berkisar kepada teknologi. Dan sebab itu saya mengambil keputusan, kalau kita nak melatih anak Sarawak yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan masyarakat antarabangsa, mau tak mau kita mesti latih anak kita dalam jurusan yang sesuai dengan zaman. We have to train our students in accordance with the needs of the future, which is based on technology. Sebab itu saya dan rakan-rakan kita kata let us start our international school. Sebab
Mereka yang keluar daripada sekolah antarabangsa yang diurus oleh private sector, mereka berjaya. Tapi feesnya mahal, yurannya mahal. Jadi bermakna anak kita yang mempunyai keputusan yang baik daripada luar bandar, daripada anak petani, anak nelayan, ada golongan yang mempunyai pendapatan rendah, walaupun pandai, masih dapat di dalam suasana yang membolehkan mereka mempunyai pendidikan yang kompetitif. Sebab itu saya nampak bahawa orang golongan ini tidak boleh dipisahkan. If their children having straight A, very talented, you have to groom them. Dan mereka ditempatkan, you have to place them in a competitive environment. Kalau pun anak tak pandai, bercampur dengan orang si pandai, jadinya jadi si pandai juga. Sebab there is no spirit of competition. But if they are group within talented and competitive environment, then they will to improve themselves. Saya si madah, orang si pandai yang kita keluarkan terus. Maksud saya ialah anak kita yang berkebolehan, dia letakkan bersama dengan yang berkebolehan. Dan dari sana mereka akan bersaing untuk mendapat keadaan yang lebih baik lagi dari sudut pendidikan. Ini sebabnya kerajaan kita menubuhkan sekolah international residential, iaitu yang mempunyai, mari kita kata boarding house lah. Hari itu disebut hostel. Jadi mereka boleh compete sama sendiri. Tuan-tuan, ini kenapa kita menubuhkan sekolah ini, bukan tidak percaya dengan sistem pendidikan negara. We actually follow sistem negara, but sometimes ada pelik-pelik dikit. Kalau menterinya bertukar, sistemnya bertukar. Kalau pun diberikannya A ngambil alih, hanya pun dasar lain lagi. Tok gagal hal kasut. Pak jadi menteri nukar kasut warna hitam warna putih. Nah, apa nak gagal kasut? Dasar kita ialah supaya menaikkan dasar yang memberi impact yang positif kepada anak. Jadi kita melihat sistemnya malah bertukar. Ada satu ketika pasal beg, ngebuat beg banyak berat, jadi tukar lagi sistem. Jadi malah bertukar-tukar saja. Jadi mak bapak pun bingung je, malah bertukar. Jadi tu ingat tak, nyuruh orang belajar berenang. Ni nak berenang, belajar di sini, di hotel. Siapa nak bayar hotel? Nak ada bapak jadi bingung. Jadi sistemnya sentiasa bertukar saja. Orang Sarawak, si belajar dia pergi ke Sungai Sarawak, dia hanya berenang. Di situ Sungai Semarahan, boyak takut. Bermakna environmentnya, sistemnya malah bertukar. Jadi saya melihat bahawa sebab itu kita berkelakar dengan autonomy education. Autonomi. Biar kita start mula. Jadi tuan-tuan, ini sebabnya kita menubuhkan sekolah antarabangsa supaya anak kita yang begitu pandai dapat kita letakkan di sana dan mereka compete dan yurannya GPS tanggung. Kerjaan kita tanggung. Sebab operationnya mahal. Jadi tuan-tuan, untuk masa depan, inilah sebabnya kita melahirkan anak kita yang very bright among themselves, they compete untuk mendapat kecemerlangan dalam pendidikan. Ini sebabnya. Yang kedua, kalau ngikut sejarah, apabila Jepun nak menjadikan negara yang kata orang cemerlang, khususnya di bawah nyampun emperor bernama Meiji.
Ini sejarah Jepun. Apa dibuat oleh Emperor ya, Maharaja ya, ialah waktu yang hantar orang Jepun belajar sampai ke luar negara. That was what happened. We call it Meiji Reform. Meiji Reform in Japanese history. Sejak tu diantaranya belajar balik, mereka ialah membangunkan negara Jepun. Hinggalah ilmu pengetahuan mereka tinggi sampai ke masa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua kerana orang Jepun pandai molah belon, pandai molahkan industri, Jepun menjadi kuat. Sebab kerana mereka telah dihantarnya awal belajar. Sampai hari itu pun Jepun masih kuat. Ingat kita mula-mula motor Jepun datang Sarawak. Motor Nissan. Apabila datang, siapa ni motor Jepun digelar, ya motor Ten Korusin. Ketek dikit dah melengkek. Ni dapat melawan Continental Car. Siapa pakai motor Jepun sedapnya, ya nak dikolek ke HP di rumah kita pakai, ya juga jadi motor. Gitu teknologi Jepun yang teratas. Jepun. Negeri Cina, walaupun ada doktrin komunis dengan demokrasi, open demokrasi, tapi Cina hantar anaknya di Amerika Syarikat. Yang mendapat hadiah penuntut cemerlang di University United States ialah banyak dari negeri Cina. Dari negeri Cina. Dan mereka datang kini itu teknologi dalam tangan Cina. Yalah bagohet kini itu. Taga Cina dengan mereka. Kena kalau mereka ada Apple, sedaknya ada Huawei. Semua bergantung kepada chip. Kerana chip yang dah digunakan oleh negeri Cina. Ilmu juga. Kita belajar je semua ilmu. Sebab ialah saya rasa beri masa 20-30 sampai 20-50. Sarawak pun kedaya juga. Orang pandai-pandai yang kita keluar. Sebab ialah bak kata ahli saintis. Tomorrow the future will be driven by big data. Bukan minyak lagi. Bukan minyak dan gas lagi. Kerenanya semua mengikut maklumat yang ada dari sudut sains. Negeri kita ada sumber, tapi talent kita belum ada lagi. Jadi sebabnya tuan-tuan, yang kita buat hari itu ialah kita rezeki ada bertambah juga lah dikit. Kata oleh Datuk Manyin tadi 70 juta. Siapalah, kita dah ada 3 bilion dah daripada Petronas. Kami berjuang untuk mendapatkan pendapatan kita bertambah. Ada pendapatan, kita balik kepada rakyat. Kita mula sekolah kena tu. Kena 2000 hingga 2024-25 kawasan kita luar bandar akan sudah berubah. Sebab kini tu kita gagal mula air, mula elektrik, mula jeraya, mula jembatan. Waktu 2025 lebih kurang kira nak semua siap dah. Jadi rakyat luar bandar makin motor aja. Kerana jeraya dah siap. Bekalan api, bekalan air dah siap. Kini tu dalam proses mula lah tu. Ada juga orang Abang Jo apa kelakarnya. Si nangga pipe kini tu semua dah tepi jeraya dah. Kita membekalkan api dan elektrik termasuk rumah panjang. Lepas ya patut dah siap, nampak pola kita? Pola kita ialah membangun anak kita dari sudut pendidikan. Antara 20 tu dah start sekolah tu 20 21 22. Pasal kita malah 5 buah, jadi kita dah ada residential school. Sudah tu dapat kita bangunkan talentnya. Oleh sebab silabus tu adalah antarabangsa. Kalau nya pandai, kita akan beri beasiswa untuk nya pergi ke universiti yang terkenal dalam dunia.
Satunya Stanford, di Amerika Syarikat, di mana keluarnya Bill Gates, di mananya keluarnya Zuckerberg, malah Facebook ya. Stanford, satunya Oxford, satunya Cambridge, satunya London School of Economics. Kerana ekonomi kini tu semua dah berubah dah. Ekonomi dunia dah berubah. Dan juga cara mengurus ekonomi dah berubah. Mari mesin saya sekolah belajar ekonomi saya. Factors of production. Land, labor, capital. Kini tu ni ada lagi. Zuckerberg saya ada land. Pajak jadi kaya di dunia tu. Jadi dah berubah dah. Pengurusan ekonomi dah berubah. Dan nya akan berkisar kepada teknologi. Jadi sebabnya kita latih anak kita dalam pendidikan dia berkisar kepada teknologi, biar setidaknya pergi ke universiti yang saya sebutkan tadi. Kalau nya pandai lah, nya dapat diterima. Punya paloi saya dapat lah. Nya mesti pandai. Dan juga eligibility untuk mereka masuk ke institusi pengajian tinggi untuk dapat kita latih. Jadi tuan-tuan, ya sebab yang kedua. Yang ketiga, ialah kita di Sarawak ada sumber. Tapi kadang-kadang kita ada mempunyai tenaga yang berkaliber tu untuk menguruskan sumber kita. Jadi kalau kita ada anak Sarawak yang kata orang setimpal dengan taraf dunia, jadi setidaknya boleh menguruskan negeri kita. Dan ekonomi kita bangun ke tahap yang lebih tinggi. Saya akhir sekali ni nak madah situ, saya mengucap terima kasih kepada orang sebelum saya. Khasnya Tun Petinggi Tun Penseri Taib. Kenanya mula universiti kita, Yayasan Sarawak. Kita ada Universiti Swinburne, kita ada Universiti Ketin, kita ada UCTS di Sibu. Dua universiti di Ketin dan Swinburne adalah antarabangsa. Jadi kalau nya standardnya dah ada Asia, jadi kita pun standard tinggi lah. Saya si madah local university tu si tinggi standard lah. Tapi dari sudut Sarawak kita dah ada tertiary level on our own dengan Yayasan Sarawak. Saya dah ambil alih 100% Ketin dengan Swinburne. 100% kini itu dalam tangan Yayasan Sarawak. Dan kita menggunakan tenaga pengajar daripada sidaknya di Australia. UCTS dia juga. Jadi apabila dah ada universiti secondary pula yang menghantar anak kita yang berkaliber ke universiti itu. Khususnya dari luar bandar. Sebabnya saya mula international school. Jadi yang pun chain ada dia. Dan anak kita yang keluar daripada sistem pendidikan kita adalah antarabangsa. Yang boleh cakap orang putih, yang boleh cakap bahasa Malaysia, yang ambil SPM juga. Yang boleh cakap Mandarin. Jadi sebenarnya kita nikam orang kita yang akan timbul. Tikam di laut jadi pulau, tikam di darat menjadi gunung. Ya, orang Sarawak. Jadi itu adalah harapan kita. Dan seterusnya saya percaya ekonomi kita akan mampat. Dan dari sudut kedudukannya kita boleh bersaing dengan orang lain. Jadi tuan-tuan, kita buatlah 5 buah dolok, kita buatlah 5 buah. Memang operasinya tinggi, mula sekolah pun tinggi. Nya adalah resident school, 80%, mungkin 100% later, setidaknya tinggal dalam sekolah. Kerana dalam sekolah ada disiplin. Sebab kata dia, manyin tadi, nesah baju pun ke diri, mula makan pun ke diri, bangun pun tetap ke diri, saya ada nak ngandor-ngandor, dan semua lepasnya membersihkan kawasan pun sendiri. Itulah budaya kita. Kami ni tu dah hilang no budaya. Saya sekolah Kedah mari, sekolah Jepang. Sekolah Jepang. Tiap-tiap pagi
diberi prepare kerja, apa kerja? Ngambil uras. Pagi ngambil uras. Sampai gunakan penyapu. Pakai ngambil uras. Balik kedaya nyucikan kelas. Kini tu ni ada lagi. Mungkin kita nyuruh kedaya, cikgu kena. Apa nyuruh aku mula kedaya? Kini tu. Tapi kalau dalam residential school disiplinnya tinggi, maka anak dia akan diajar disiplin, akhirnya nya keluar nya akan lebih berdisiplin untuk menghadapi masa depan. Sebab dia disebut sebagai character building. Character building. Kadang-kadang anak kita masuk scout pun si mau. Kami magi sekolah kita makan. Saya magi masuk scout. Masuk scout. Ada uang lomba SAA di Jubilee Ground. Okey. Waktu saya lah. Jubilee Ground. Gagal lah kami scout ya. Even engkah nak pakai hadal lah. Kita engkah dalam panas. Tapi disiplin. Kita bekerja ekstra curricular. Sebab ya saya mau sekolah tu pun ada ekstra curricular activities untuk membangunkan karakter supaya setidaknya karakternya kuat. Nya si gapak-gapak, kalau ada masalah nya steady je, nya masalah ya. Jadi tuan-tuan lah yang kita buat, tapi yang penting kita jagalah negeri kita. Kita jaga negeri kita, rakyat kita bersatu padu. Sekolah tu masuk semua kaum, termasuklah kaum Cina. There are a lot of poor Chinese family who are excellent. We also want them to come in. Saat kita compete sama kita dalam pendidikan. Dan apabila negeri kita aman ke Datuk, maka kita dapat menumpukan perhatian kita dalam kerja itu. Bagi saya, mau cakap, kerja aja. I have delivered. Dari sudut api itu kita dah kontrol, bakun dimpun kita. Petronas bising pap, saya dah dapat. Petronas maya kita dekat 3 bilion. Tiap tahun dah ada 3 bilion, so no problem with this school. Dan juga kita kerja aja. Kalau orang nak ngaco-ngaco kita, terpulang pada rakyat mati. Nak ni kita mau masa depan kita stable, cerah, ataupun kita nak bergohet berkelahi sama diri. Ya, terpulang pada kita yang menentukan. Jadi tuan-tuan, saya dan rakan-rakan dalam pimpinan, kita akan fokus kepada perkara itu untuk masa depan anak cucu kita dan negeri kita. Dan apabila negeri kita maju, rakyat dapat rezeki dan mereka dapat memperanannya, maka amanlah negeri kita dan majulah negeri kita untuk masa depan. Ya, pesan saya gitu, mudah-mudahan Tuhan akan memberikan manfaat kepada kita, perpaduan kita untuk masa depan. Dengan itu saya dengan sukacitanya melancarlah sekolah antarabangsa yayasan yang mulanya pada hari itu. Sekian, Assalamualaikum.